Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis, Ustaz Mahusin, Pengurusi Amanah dan juga Pengurusi PH Kelantan, rakan-rakan daripada Parti Keadilan, Datuk Warahim, tokoh veteran kita, dan seluruh ahli-ahli dan para penyokong, dan seluruh penduduk Kota Baru dan Kelantan yang hadir dan mendengar ucapan kita pada petang yang mulia ini. Kita tidak bertemu dengan orang ramai lebih daripada 2 tahun kerana COVID. Daripada bulan Mac 2020 sampai 2022 April baru dilonggarkan. Artinya aktiviti kita bertemu orang ramai hanya baru 3-4 bulan belakangan ini. Pilihan raya dekat. Oleh itu kita kena masuk terus gear 5 dalam kerja kita. Kalau gear 3 lah sebelum pergi ke gear 4. Sebab itu sekarang majlis-majlis penerangan dibuat tak kira hari cuti. Kami 3 hari bulan Parlimen mula bersidang, 4 hari bulan Parti Keadilan Melaka jemput saya untuk berceramah di negeri Melaka. Artinya tak kira lah hari Selasa ke, Rabu ke, Jumaat ke, sebab kita kena masuk gear 3. Sebab pilihan raya boleh berlaku bila-bila masa daripada sekarang. Walau bagaimanapun kita minta kalau boleh janganlah musim banjir. Hari ini para pemuda kita akan turun di Sogo. Mereka akan berkumpul, himpunan membantah, jaga nyawa dulu sebelum PRU. Hari ini pemuda kita hadir, Amanah Keadilan DAP, termasuk Syed Saddiq, berkumpul di Sogo lebih kurang 4 petang sekejap lagi. Di antaranya nak membantah kalau boleh janganlah buat pilihan raya bulan 11, bulan 12 ni. Kita macam mana pengundi nak keluar. Barangkali Zahid Hamidi ingat dia boleh guna tentera polis untuk angkut penyokong mereka. Tapi bagaimana orang-orang lain? Maka mereka ada masa. Pilihan raya ini boleh sampai bulan Julai tahun depan. Bahkan kalau bubar bulan Julai, dia ada 60 hari. Dia boleh sampai bulan September. Artinya masa panjang lagi. Ada lebih kurang 11 bulan. Ataupun kalau nak tunggu bulan Julai, artinya mereka ada lagi 9 bulan. Kenapa nak tergopoh-gapa nak buat dalam musim banjir ini? Kita tak boleh buat apa. Kalau dia berubah juga bulan 11, kita terpaksa hadapi. Tapi sebagai parti politik yang kita tahu daripada zaman selepas merdeka, tak jaranglah berlaku dibuat pilihan raya dalam musim banjir. Saya jumpa bekas pengurusi SPR 2 malam lepas dalam majlis peresmian masjid di kawasan saya lah, kawasan Parlimen yang dihadiri oleh Baginda Sultan Selangor. Pengurusi SPR itu kata, kami betapa pedih, sakit hadapi pilihan raya tenang. Ingat tak Datuk Warahim? Bagaimana banjir waktu itu? Itu pilihan raya 1 dun. Bagaimana SPR hadapi jalan sukar. Nak angkut pengundi, nak pekerjanya nak bergerak. Dan bagaimana semua itu mereka hadapi sukar, itu dun tenang. Bagaimana kalau berlaku di seluruh Malaysia? Ini bekas pengurusi SPR, dia kata dia amat tak setuju kalau dibuat dalam bulan 11, bulan 12 kerana dia musim tengkujuh di sebelah kita sini. Hadirin sekalian, kita Pakatan Harapan boleh dikatakan setiap masa bermesyuarat, komiti-komitinya berjalan, di antaranya pembahagian kerusi sedang berjalan, insya-Allah akhir bulan September ini
secara keseluruhannya kita dah dapat selesaikan soal pembahagian kursi secara umum. Dan manifesto akan disiapkan dalam masa yang terdekat ini. Soal siapa akan jadi Perdana Menteri selepas pilihan nanti, sudah dibuat keputusan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lain-lain kabinet tidak disebut lagi. Yang pentingnya kita bekerja untuk mencapai kemenangan. Pada petang ini saya nak tumpu satu perkara saja. Soal rasuah. Kenapa orang Melayu kurang mengambil berat hal rasuah ini? Kita tak faham. Bahkan bukan kata orang Melayu di sini ni, hampir keseluruhan orang Islam di dunia ini. Sebab itulah negara-negara orang Islam rata-ratanya mundur. Sedangkan membawa tamadun, memisahkan harta pribadi dengan harta kerajaan, di antaranya dibuat oleh pemerintahan Islam, yaitu Umar Abdul Aziz, dan yang paling hebat lagi ialah zaman Khalifah 4, dan bacalah surat-surat Saidina Ali kepada gubernur-gubernur. Bagaimana pemisahan harta pribadi dengan harta kerajaan. Inilah yang membawa kepada ketamadunan, orang panggil civilized Islam, yang menyebabkan mereka dapat menguasai dunia lebih daripada 700 tahun. Sekarang kita pergi ke mana-mana pun orang Islam ketinggalan. Bahkan Syed Rashid Rida, tiap kali kita sebut dalam konvensyen kita, dia daripada Mesir. Dia pergi melawat Eropah, ni kira 6-70 tahun dulu. Dia kata, aku pergi ke Eropah, aku melihat Islam di sana. Aku balik ke negeriku, aku lihat orang Islam, tapi Islamnya tak ada. Kenapa jadi begitu di dunia Islam? Banyak perkara, di antaranya masalah rasuah, kurang dipedulikan oleh orang Islam. Saya sebut, orang Cina, ya dia bukan agama Islam, tapi mereka amat sensitif dengan soal rasuah. Pernah berlaku penyelewengan dalam koperasi MCA. Koperasi MCA, ada orang simpan duit, ada orang tak simpan. Tetapi Tan Kun Suan, presidennya, dituduh menyeleweng wang koperasi. Dan dia dipenjarakan. Apa yang berlaku pilihan raya tahun 86? Orang Cina keluar mengundi, tolak MCA. Sehingga tahun itulah DAP mula menang secara besar-besaran. Pernah calon DAP di Bahau, driver lori tak pandai cakap Mandarin, tak pandai cakap Melayu, cakap orang putih sikit habuk pun tak boleh. Driver lori balak. Dia bertanding wakil DAP. Hari penamaan calon, masa itu saya dalam buang daerah di Kuala Pilah, dapat tengoklah perarakan penamaan calon, 1000 orang belarak calon MCA. Calon DAP pergi hanya 4 orang, hantar borang. Datang keputusan pilihan raya, menang calon DAP tu, driver lori tu. Walaupun tadi MCA buat perarakan, hantar calon mereka lebih 2000 orang. Kenapa? Isu waktu itu isu rasuah dan penyelewengan pemimpin MCA. Kita lihat pula MIC. Mereka terlibat dalam Mica Holding. Wang itu sepatutnya digunakan membantu orang-orang miskin India. Kerajaan memberi modal. Buatlah yang terbaik untuk bantu orang India yang miskin. Tapi pemimpin-pemimpin MIC curi. Datang pilihan raya, mulai 2008, orang India tolak MIC. Sampai MIC hidup segan mati tak mau sampai sekarang. Sekarang kita lihat orang Melayu. Hal rasuah, penyelewengan. Kadang-kadang mereka buat perkataan yang pelik-pelik. Orang Islam walau macam mana jahat pun dia ada pintu taubat. Orang bukan Islam dia baik macam mana pun dia tak ada pintu taubat. Oleh itu dalam keadaan begitu, jahat macam mana pun kita kena sokong orang Islam.
Bagi saya inilah ucapan-ucapan yang menyebabkan orang Islam jadi mundur. Jadi kalau rasuah akan menyelewengkan tak apa. Dengar taklimat Arukanda, Arukanda, kita berpuas hati, berpuas hati dengan taklimat itu. Kalau bodoh, kalau tak kerti, tanya orang yang kerti. Saya memang tak pandai. Dalam undang-undang saya akan tanya Faiz. Saya akan tanya Hanifah Maidin. Saya tak kerti nak cakap hal tu dalam hal ekonomi. Saya tak pandai. Saya akan bergantung kepada Rafizi. Saya akan bergantung kepada Tony Pua. Saya akan bergantung kepada Wong Cheng untuk memberi penerangan. Sebab mereka pandai. Mereka accountant. Ataupun Guan Eng. Ini accountant. Kita tak kerti. Tambah dalam YNDB. Duit tak nampak. Tiba-tiba kita kena bayar hutang 50 bilion. Siapa kena bayar? Anak cucu Datuk Warahim. Siapa kena bayar? Anak cucu ni Tok Kenali. 50 bilion tu Haji. Bunga saja setahun 1,700. 1.7 bilion kita kena bayar. 1,700 juta. Meniaga apa? Tak tahu. Rakyat tak faham. Tak apalah. Tak faham YNDB kita boleh maaf lah. Sebab dia pun susah nak faham. Tapi rakyat faham sekarang. Duit habis 6 bilion. Kapal tak nampak. Yang ni rakyat faham. Ini lebih daripada apa-apa kita tak tahulah. 6 bilion habis, sebiji kapal pun tak ada. Kenapa kita tahu? Nasib baiklah Menteri Pertahanan bertukar. Artinya dia lantik Mat Sabu. Bila kita boleh tuduh orang. Orang ni makan rasuah, orang ni tak boleh. Kita tuduh orang tak boleh. Kita kena bagi satu jawatan kuasa siasat. Sebab yang boleh gelidah rumah kita, polis, itu pun dengan waran. Satu lagi jawatan kuasa yang dilantik di bawah kabinet dengan kuasa yang diturunkan di bawah yang di Pertuan Agong. Artinya, kalau dia syak Warahim, dia boleh pergi rumah. Dia boleh buka laci mana, dia boleh buka almari mana, dia boleh periksa walau di dapur. Jadi kita, bila kita ambil alih, mesyuarat kabinet, tak sampai pun 5 minggu, kita minta satu jawatan kuasa. Ditubuhkan di bawah kabinet, dan kita lantik bekas Ketua Audit Negara. Siapa Ketua Audit Negara tu? Amrin Buang. 8 tahun di bawah kerajaan Najib. Dia bertugas, dia buat penyelidikan, cari, dan lepas berapa bulan dia bagi laporan kepada menteri lah dulu. Saya dengar-dengar laporan tu, saya terkejut. Yang pertama, land swap. Ni land swap, Public Account Committee tak keluar lagi ni. Bagaimana kerajaan dah rugi 500 juta? Iaitu tanah Kementerian Pertahanan diberi dengan harga murah untuk buat projek tanpa mengikut harga semasa. Tempat yang tak sepatutnya buat camp, menteri beri pengaruh supaya buat camp di situ. Di antaranya di hutan melintang Parlimen Zahid Hamidi. Tanah situ tanah gambut, tak sesuai untuk buat camp. Ni tentera tak setuju, tapi kuasa menteri boleh overrule. Bagi itu juga di Semborong dan sebagainya. Dan kerajaan rugi 500 juta. Kemudian helikopter 6 biji tak sampai. Ini kapal ni. Nauzubillah, kita doalah janganlah ada peperangan apa-apa kita sekarang. Saya tak faham semangat tentera kita bagaimana keadaan sekarang. Saya ada bertemu baru ni dengan Baginda Sultan Perak. Saya tak boleh ceritalah apa isi kandungan perbincangan dengan Baginda, kerana Baginda tak boleh terlibat dalam politik. 2 malam lepas, kebetulan berbual dengan Baginda Sultan Selangor. Beliau adalah penaung kepada TLDM, iaitu Tentera Laut di bawah naungan Baginda Sultan Selangor. Apa perbualan kami berdua? Apa perbualan kami berdua saya tak bolehlah reveal di sini. Karena ianya hal-hal negara dan sebagainya. Tapi semuanya bimbang terhadap keadaan Malaysia sekarang. Karena masalah rasuah terlalu meningkat. Hadirin sekalian, tadi disebut oleh Saudara Faiz. 60 bilion bocor 1 tahun. Bocor. Kalau tak berlaku rasuah secara besar-besaran, kita ni dah setaraf dengan Korea Selatan. Bayangkan,
Ini dah disebut di mahkamah, kita berani sebutlah. Rosmah minta 180 juta untuk projek solar. Solar ni untuk bekalan elektrik ke sekolah. Sekolah-sekolah miskin di Sarawak. 180 juta tu dia seorang, tak kira ahli politik lain lagi. Kalau orang kata orang Pulau Pinang kata ambil Kamsen. Kamsen ni komisen lah. Lain sikit. Ini 180 juta bukan lagi komisen, bukan Kamsen lagi. Boleh bankrupt negara macam ni. Kita pergi melawat kawasan-kawasan. Kawasan saya lah Kota Raja sekarang. Dulu ni Lampuri, Kubang Krian. Pergi sekolah nu, air tak ada. Pergi sini, paip pecah. Pergi sekolah ni pula retak cermin, retak lantai. Guru besar mengadu tak ada duit. Minta ke kementerian tak ada duit. Nak duit macam mana kalau duk curi 60 bilion setahun? Saya dipanggil oleh Bukit Aman karena nak siasat pasal flash mob. Sampai Bukit Aman, di tempat dia kata ini tempat-tempat orang besar lah yang dipanggil. Kalau ada kes dipanggil situ, tingkat 2 Bukit Aman. Dalam temu bual itu, telefon saya dirampas, disedut semua isi kandungan, kemudian lepas itu baru dibagi balik. Itu tak apa, itu kerja polis, saya tak komplain. Yang saya nak beritahu, tingkat 2 tu semennya pecah, mamalnya pecah. Saya kata lepas dah interview dengan polis, saya kata saya nak pergi tandas. Pergi tandas pula, paip air pula, air tak ada. Jenuh kita usung pergi ke tempat lain pula. Kenapa? Duit tak ada. Kenapa duit tak ada? Nak baiki segera. Kebocoran. Inilah hadirin sekalian masalah rasuah. Akhirnya, yang beri rasuah kaya, yang terima rasuah kaya. Yang akan susah kita, rakyat. Tapi kita tanya orang-orang agama, kadang dia kata, tak apalah dia rasuah, dia masuk neraka. Kita tak salah. Bukan. Yang susah akhirnya kita. Bayangkan kalau 60 bilion, Kelantan hasil dia, Kelantan berapa juta? 200 juta. Belanjawan setahunnya 400-500. Ini 60 bilion bocor. Bayang Perlis tu mana ada duit melainkan daripada kerajaan pusat. Yang hilang ni berbilion-bilion. Itulah negara kita makin hari mata wang makin jatuh, kadang kita makin teruk. Tapi bila tanya orang Melayu, dia kata rasuah dia punya pasal, dia dosa. Akhirnya yang susahnya kita. Kita tengok, saya pun sembang tadi di Thailand. Minyak makan dia mahal. Minyak petrol dia dekat RM5 1 liter. 2 kali ganda lebih. Barang makan dia murah. Makan laksa di sebelah sana tu, 15 kok. 15 kok berapa? RM1.70 lah. Lah ni kita jatuh sikit duit. Kita di sini RM4, di Perlis RM4, RM5 sempadannya. Kenapa di Thailand boleh jadi macam tu? Minyak masak mahal, minyak petrol mahal, diesel mahal, makanan dia murah. Singapura kita tak boleh banding lah. Baik duit dia sekarang RM3.20, RM3.30, $1. Saya naik taksi, kalau di Singapura itu, kita naik taksi, meter naik, $15. Saya pun kali dengan 3, RM45. Dah RM50, saya naik lagi. Saya duduk sana 2 hari, jumpa kawan itu, jumpa kawan ni berjalan. Duit taksi saja habis dekat RM600. Kenapa? Kenapa nilai duit kita begitu rendah sekali? Kenapa jadi begitu? Karena orang Malaysia kurang peduli masalah rasuah dan penyelewengan. Contoh paling nyata Indonesia. Indonesia ni dari sekalian yang kaya simpan duit di Singapura berbilion-bilion. Terutama toke-toke Cina Indonesia ni kaya-kaya. Zaman Soeharto bila berlaku pergaduhan di Jakarta, bilion mereka larikan wang ke Singapura dan lain-lain negeri. Kaya toke-tokenya. Tapi bila berlaku perubahan pemerintahan Bapak Habibie, diikuti dengan Megawati dan Gus Dur, sampailah kepada Jokowi, sudah 1,000 orang ditangkap kerana rasuah. Termasuk daripada parti Islam, 2 menteri dah masuk jel.
PKS. 2 menteri. Tak kira lah parti Islam ke apa ke. 2 menteri dah masuk je. Dia lawan rasuah. Sekarang Indonesia mereka berazam di bawah 2035 mereka akan menjadi kuasa ekonomi yang kelima terbesar dalam dunia. Mereka ada azam. Di antaranya mereka lawan dan cuba hadapi kes rasuah ni secara besar-besaran. Dan kita lihat, kita duduk sembang kereta api laju ke Kelantan, kereta api laju ke Singapura, kerajaan ini naik bincang-bincang, mereka dah siap. Daripada Bandung, Jakarta. Kenapa? Karena rakyat sana mendokong pemerintah yang mau melawan rasuah. Sebab itu perkara itu cukup penting. Macam itu juga soal duit. Saya ada bersembang dengan orang kedutaan di sebuah negara. Di sinilah, di Kuala Lumpur. Dia kata, saya heran lah. Kenapa rakyat Kelantan tak buat tunjuk perasaan bila dapat 400 juta, yang pertama dibeli Mercedes dulu. Dia heran. Saya kata tak pelik, orang Melayu ni dia tak apa, dia semangat hang tuah. Dia pergi mengorak Tun Teja di Pahang, nak tackle Tun Teja bukan senang. Nak kena mengendap, cari ruang bila dia berada di taman. Kan senang tu. Akhirnya dia dapat Tun Teja. Tun Teja lakonan siapa? Zaitun kan? Zaitun. Dia bawa balik naik perahu, Tun Teja dah jatuh hati kepada hang tuah. Hang tuah ni dia tak boleh buat apa dah. Akhirnya dia bagi sirih lupa. Sebab dia nak bagi Tun Teja kepada Sultan. Kita kalau hero, hak raja kita nak ambil kat kita, baru hero. Betul tak? Ni dah hak dia dah ni pergi ke orang. Dan itulah lahirnya lagu berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Kenapa? Hak dia korban bagi kat orang. Ni serupa ni. Bila pemimpin naik Mercedes, dia susah tak pakai tak apa. Pemimpin aku naik Mercedes. Melayu. Bila kita nak ubah budaya ini, memanglah khalifah kita 4 khalifah termasuk Sayyidina Ali, susah nak ubah. Tapi mereka berusaha. Dan ulama-ulama zaman itu, ada di penjara, ada yang kena halau keluar luar negeri. Sama ada Imam Nawawi ke Imam Badial, lawan pemerintah yang menyeleweng, dia tak kira. Walaupun dia penjara dan mati dalam penjara. Sekarang, kita lihat, perangai berubah-ubah. Dan bila kita tak peduli soal rasuah dan penyelewengan ini, akhirnya yang susah adalah kita. Sebab itu, hadirin sekalian, kita kata, kamu cakap je, mana ada bukti. Kita tak pandai. Kita akui. Tak ada pengalaman. Tapi bila kita dapat kuasa, kita memerintah, 22 bulan, setahun setengah, orang buat ukuran kepada kita. Jangan kita beri markah pada diri kita sendiri. Markah diberi oleh Transparency International yang mengukur rasuah. Didapati Kerajaan Pakatan Harapan, indeks rasuah daripada Malaysia nombor 61, Pakatan Harapan memerintah pergi ke nombor 51. 10 negara kita potong. Kita potong 10 negara. Naik Mahyudin Yassin, naik PAS memerintah, indeks rasuah naik daripada 51 kepada 62. Sebelah mata. Rupanya Tok Lebay memerintah ni lagi tok rasuah. Ini orang bukan kita yang bagi markah, Badan Antarabangsa. International ni yang buat ukuran. Mereka mengentar lagi teruk rupanya. Saya sekarang malas nak naik kapal terbang. Semua para mugari dah tutup aurat. Sebab Zailah dah jadi timbalan menteri wanita sekarang ni. Dulu dalam parlimen dia pang masa warai duduk dalam parlimen tu lah. Ini apa kerjaan ni, tak peduli tutup aurat apa semua. Sekarang cuba tuan-tuan tengok naik kapal terbang. Semua tutup aurat dah. Lega kita. Judi tak ada dah sekarang ni. Kalau ada judi, tiap-tiap minggu mereka akan demonstrasi di apa tu? Di Padang Merebuk, Kuala Lumpur. Semua dah tak ada dah. Sebab PAS bersama dalam kerajaan. Rupanya mereka duduk bersama lagi teruk keadaan Malaysia. Indeks rasuah meningkat. Transparency International melihat. Dan hari ini pula satu majalah antarabangsa ekonomis katanya di ban, tak boleh masuk Malaysia.
Di antaranya pendedahan corruption yang dibuat oleh majalah antarabangsa itu. Rasuah yang begitu hebat yang didedahkan oleh majalah Economist. Keadaan ini hadirin sekalian, kita memanglah bukanlah pandai profesor dan sebagainya. Tapi bila kita merintah, kita dengar pandangan. Saya tak pengalaman, tapi saya terhutang budi kepada pihak tentera yang pangkat besar-besar. Daripada Panglima Angkatan Tentera ke bawah, pegawai-pegawai kerajaan. Bila kita bincang dengan mereka, nak buat satu, memang kita jangan salahkan pegawai kerajaan. Mereka ikut apakah hendak dasar kerajaan pada waktu itu. Bila kita nak buat defend white paper, ini bukan senang, Malaysia tak pernah buat lagi. Zaman Bamak buat. Sebab kita nak tahu 10 tahun lagi keadaan keselamatan negara kita bagaimana. Apa alat yang kita perlu. Jangan kita beli merapu. Kapal selam beli sini, senapang beli sini, kapal terbang beli sini. Bila nak repair, orang panggil MRO, Maintenance, Repair dan Overhaul. Kita kena cari seluruh dunia. Maka kita buat ketetapan, biarlah ada satu garis panduan white paper untuk 10 tahun akan datang. Pegawai-pegawai kerajaan, Kementerian Pertahanan bekerja kadang-kadang sampai pukul 3 pagi nak siapkan paper itu. Sebab menteri minta ni, kamu kena siap dalam masa aku nak bentang di parlimen-parlimen akan datang. Mereka apa kerja? Panglima Angkatan Tentera, Laut, Darat, Udara bincang dan akhirnya kita dapat siapkan defend white paper itu. Dah bentang di parlimen, nak aram jadah, lepas itu kita jatuh. Dan apa kita tak tahu apa jadi sekarang ini. Artinya hadirin sekalian, negara kita boleh kembali hebat, boleh kembali menjadi, kita boleh potong Korea pun kalau kita betul-betul hadapi dan kurangkan tirih ni. Nak hapus rasuah 100% ni payah. Tapi kurang-kurang janganlah sampai satu projek minta 180 juta. Ini Zahid Hamidi hampa seronok lah dia lepas satu kes ni. Kes hak ni yang besar lagi ni. Yayasan Budi ni. Hak yang ni kita tunggulah. Sekarang dia kata dia percaya pada sistem kehakiman di Malaysia. Kita tunggulah. Sebab yang kes yang kedua ni dia dipanggil membela diri. Artinya dalam mahkamah kita panggil for defense itu, artinya ada kes. Saya biasa hadapi kes mahkamah. Bila dia panggil bela diri itu, kita tahu dah tak sedap duduk dah. Dan saya kalah dalam kes saman SPR. Kena bayar lebih kurang suku juta. Tapi mereka buat apa ni fundraising tu, kutip derma acara internet tu, tak sampai beberapa hari saya dapat bayar. Tapi kes saya, kes Mak Indra, kita lawan di Batus, menang. Pergi Mahkamah Tinggi, dah menang. Kerajaan rayu pula ke Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi kita menang, dia rayu lagi. Pergi ke mahkamah yang lebih atas. Akhirnya kita menang mahkamah yang paling atas, maka kes Mak Indra saya menang. Salah seorang hakim itu ialah ketua hakim negara sekarang. Itu yang menjadi salah seorang hakim lah yang membebaskan saya hal Mak Indra dulu. Ini hadirin sekalian, kita lihat di sini bahawa di mahkamah ni bila dia panggil untuk bela diri itu memang tak sedap diri dah. Sekarang Najib dipanggil untuk bela diri dalam kes Yayasan Budi. Walaupun saya tak lawyer tapi kerap Zahid Hamidi. Walaupun saya tak lawyer tapi kerap masuk mahkamah. Lebih kurang faham lah sikit. Ni tuan lawyer Faiz. Dan kita berbangga sekarang Faiz bersama kita, anak Ustaz Fadil Noor yang aktif, anak Tuan Haji Mujahid, Tuan Yusuf Rawa aktif. Kita juga tak boleh. Kita bila masuk PAS ni, kalau aku ni anak bekas seorang pemimpin, kita tak boleh buat kerja apa. Tak boleh. Kita kena buat kerja sehingga orang menilai bukan di sudut bapaknya sebagai sejarah. Nilai di sudut mereka yang menyertai itu. Di Mujahid, Faiz dan banyak lagi. Dan tadi saya menerima pula telefon daripada kawan, anak Ustaz Nakai pun nak jumpa. Kita harap banyak lagi lah lepas ni akan bersama. Dan kita yakin saudara yang amanah di Kelantan, keadilan di Kelantan, kena sabar lebih sikit lah. Macam kita dulu PAS nak bergerak di Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Ni Datuk Rahim ada sini. Kita biasa berceramah di Negeri Sembilan, yang ceramah 5 orang, yang dengar 3 orang. Ya. Saya, Ustaz Fadil Noor, Fadullah Shu'aib dan 2 orang lagi. Sarawak, Presiden. Tengok di laman itu ada 3 orang.
Ustaz Fadil kata biarlah pokok dengar dulu. Lama-lama pokok beritahulah pada orang tampil ni. Tampil yang dulu ni 5 penceramah 3 orang dengar. Sekarang kita menang di tampil. Johor begitu juga. Setiap kali kita berceramah, ramai polis daripada kita. Polis 200 orang. Kita adalah 15 orang. Nak mula ceramah kita tengok orang. Tengok muka. Semua datang lah. Start lah. Sekarang, bila disebut saja Pakatan Harapan, tempat kita paling kuat ialah di negeri Pantai Barat. Dulu kita nak masuk Parlimen Pembangkang, pemimpin dihantar ke Pantai Timur. Misalnya, apa tu? Bacok kita dulu. Zulkifli Muhammad. Dia orang Kuala Kangsar. Nak bertanding Kuala Kangsar, tak ada harapan nak menang. Dibawa ke sini. Tuan Guru Jemaat Perai. Amaluddin Darus. Kenapa mereka ni perlu ada di Parlimen, dibawa di sebelah Pantai Timur. Khadijah Siddiq. Datuk On dibawa ke Kuala Terengganu. Bang Mat. Datuk Warahim lah bawa belah sini. Sebab dia kata bertanding belah sana, pakai duk syarah situ lah kamu. Bila nak pergi Parlimen. Maka Pantai Timur tempat hantar ahli Parlimen Pembangkang. Sekarang, Pantai Barat. Manusia ni dia berubah, dia bukan kematu. Dia rigid, dia berubah. Sekarang kita nampak di Kelantan Terengganu payah. Tapi belum tentu 5-6 tahun lagi, di sini akan subur sekali untuk kebangkitan kita. Sebab manusia berubah. Sebab mereka tengok sekarang ni. Apa yang mereka dapat di Kelantan sekarang? Konsert terbesar. Konsert. Tak tahu tu Haji kita pergi ke tak konsert itu? Pergi tak? Pergi lah. Apa salahnya sekali-sekala. Yang dia dapat itu. Oh, Menteri Agama kata, ini bukan kerajaan negeri. Kalau bukan kerajaan negeri, kerajaan pusat. Kerajaan pusat PAS ada tak sekarang? Ada. Dia tak boleh lari. Dulu boleh. Dulu dia kata ini kerajaan pusat. Judi. Daripada Lim Guan Eng KP DAP tu, turunkan daripada 22 kepada 8. Draw. Sekarang naik balik kepada 22. Judi bertambah. Siapa duduk dalam kerajaan? PAS ada tak? Oh, mereka katakan, kalau bantah, mereka ada 18 kerusi. Kalau mereka tepuk meja, sah Mak Sabri akan dengar. Sebab kalau mereka keluar, kerajaan Mak Sabri jatuh. Betul ke tak? Sah mereka tak kata apa dalam kabinet. Sebab Mak Sabri lebih 6 saja. So kalau PAS nak, dia boleh tumbuk meja dalam mesyuarat kabinet. Kami mau judi dikurangkan. Tak kurang, kami keluar. Besok Mak Sabri titahkan kurang. Tapi mereka tak kata apa. Inilah hadirin sekalian yang kita lihat. Yang berlaku sekarang ini. Artinya mereka diam diri. Dan masalah korup dan sebagainya makin meningkat berlaku di negara kita. Yang rugi akhirnya rakyat. Sekarang ni orang-orang yang ada duit 10 juta, 15 juta banyak pergi Thailand. Kita pergi duduk di hotel 4 bintang ke sana, 5 bintang nampak orang Malaysia. Buat apa? Pergi buka ni usahawan kecil di sana sekarang di Thailand. Kenapa mereka tak berapa yakin dengan yang ada di Malaysia sekarang ni? Kalau peniaga ni lari sikit-sikit, lama-lama esok pekerjaan macam mana di Malaysia ni? Anak-anak kita tak apalah sekarang korang kerja di Kelantan, boleh bekerja di Selangor, di Kuala Lumpur dan sebagainya. Satu hari kau belah Selangor pun kurang macam mana kita nak bekerja. Semua tu kena fikir. Di antaranya puncanya kita kena lawan sungguh-sungguh rasuah ni. Nak lawan ini kena tolong pemerintahan UMNO BNPN ni. Boleh ke tak? Tolonglah Kelantan ni orang beragama. Orang yang berjuang ke agama jangan tak peduli hal ini yang akan teruk kita. Kita tadi sekalian malu kita pergi negara-negara barat. Bagaimana negara yang rasuah rendah, hasil tak banyak mana. New Zealand, negeri pertanian. Lebih ramai kambing daripada orang. Kami 16 juta, penduduk 4 juta. Negeri pertanian. Tapi dia masuk first world, dunia pertama sudah lebih 30 tahun. Kenapa? New Zealand negara di antara rasuah paling rendah dalam dunia. Negara orang Islam, hasil masuk minyaknya banyak, semuanya banyak. Tapi rakyatnya menjadi pelarian di seluruh dunia.
Pelarian yang paling ramai ialah di kalangan orang Islam. Kenapa kucar kacir di dunia Islam sekarang ini? InsyaAllah, dengan Islam rahmatan lil alamin, rakan-rakan kita daripada keadilan, DAP, dan siapa saja yang nak bersama dengan kita akan buat perubahan melalui keputusan pilihan raya yang akan datang. Kalau menang juga BNPN, mampulah. Tunggulah negara kita apa nak jadi pula selepas itu. Kita telah buktikan dalam masa 22 bulan, dan sekarang ini yang fitnah tabung haji, seko-seko sekarang ni, dah kena bayar denda kepada Jeming. Mana Jeming? Menang kes. Dia tak belanja kita pun. Mujahid Rawa juga menang kes. Bila ustaz tu dalam kuliah menang, tabung haji dah lepas ke China. Tapi bila di dalam mahkamah bukan boleh macam mengajar di surau. Mahkamah, lawyer akan tanya, tolong tunjukkan bukti salah satu yang kamu kata tabung haji dah lepas pada China. Saya habislah gitu. Kena bayar RM10,000. Mahkamah lain. Macam tadi lah. Bila kata sampul, warna apa? 50 apa? 50,000 lah. 600,000 bubuh dalam apa? Ada beg kan? Kalau cakap dia beri 600,000, tak boleh tunjuk bukti-bukti itu, hakim tak terpengaruh. Dia lain. Mahkamah lain. Saya duduk dalam apa ni kandang itu bertahun-tahun. Saya tengoklah. Tambah Hanifah tu. Polis main dengan pangkat besar-besar ni. Dia kata, tuan, pangkat tuan dulu. Dia beritahulah pangkat-pangkat dia. Dah hadapi banyak kursus? Sudah. Ini kursus bagi undang-undang semua faham, hak perhimpunan semua faham. Faham apa? Ini kes ini tak sepatutnya tuan ambil kes ini. Ini melanggar undang-undang. Tuan mengaji mana? Pondok ke sekolah? Tahu, lawyer boleh cakap polis rumahnya. Baru saya tahu. Jadi kita tengok betul mereka bila masuk mahkamah, dia takut. Sebab lawyer belah sana pula belah sini akan periksa seseorang. Saya begini pun masuk duduk kandang tu, ketak. Sebab nak menjawab soalan-soalan peguam ni bukanlah senang. Macam tu lah ustaz apa? Dah apa? Saya tak mau sebut nama tu, nama dia. Dia bila dia kuliah dia bercakap merapu. Dia kenal sekarang. Kemudian dia kata hakim pula masuk neraka. Nanti orang hantam kamu contempt of court mampus. Dia kata pula hakim ni dia bacalah hadis-hadis al-hakim. Jadi yang pentingnya hadirin sekalian, kita di Kelantan ni pemikiran rakyatnya bergerak, dia tidak beku, dan saya yakin saya dengar tadi pandangan-pandangan, dan siang hari kita boleh ada 150 orang lebih sekarang ni pada siang hari sebegini rupa. Saya yakin sambutan kepada Pakatan Harapan semakin hebat menjelang pilihan raya. Kalau sampai tahun depan pilihan raya, banyak lagi program kita akan turun ke bawah bersama. InsyaAllah setiap program mesti bersama. Sekurang-kurang 3 parti ini kena ada bersama. Amanah, Keadilan, dan DAP. Sentiasa bersama, insyaAllah kita akan buat perubahan pada yang akan datang. Saya nak ke Terengganu kerana ada jamuan malam ini. Hanya setakat ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.